Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Baru saja sebentar tadi, sekali lagi, Muhyiddin bakal disaman sekali lagi. Jika beliau tersilap langkah sekali lagi kali ini, beliau sah akan disaman. Jika beliau gagal untuk mengeluarkan bukti, beliau akan disaman sekali lagi. Kalau dia kalah di dalam bukti sekali lagi, beliau akan disaman sekali lagi. Ingat sekarang ini Tan Sri Mahyidin Yassin sudah pun didakwa di mahkamah kerana 6 pertuduhan. Pertama, kedua, 7 pertuduhan. Dengan nilai wang pertama 230 juta dan kedua 5 juta ringgit. Ui, banyaknya. Dan kalau beliau kalah kedua-dua kes ini, beliau boleh dipenjara sehingga 35 tahun digabungkan bersama. Pertama 20 tahun, yang kedua 15 tahun. Umurnya sekarang 76 tahun. Kalau beliau dipenjara 35 tahun, dia akan keluar dengan umur 100 lebih tahun dari pajak penjara. Kali ini Muhyiddin perlu kemuka bukti atau disaman. Pengerusi DAP Lim Guan Eng menolak hujah Presiden Bersatu iaitu Tan Sri Mahyidin Yassin yang telah pun mempersalahkannya terhadap kehilangan status pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari semasa pentadbiran Pakatan Harapan kali pertama. Ini susulan selepas Mahyidin Yassin mendakwa memandangkan lembaga hasil dalam negeri LHDN berada di bawah bidang kuasa Kementerian Kewangan. Perkara berkaitan dengan pengecualian cukai itu mesti melalui Lim Guan Eng semasa dia memegang jawatan Menteri Kewangan. Dalam satu kenyataan pada hari ini, Lim Guan Eng menggelar kenyataan Muhyiddin itu sebagai logik songsang. Katanya, jika tiada arahan khusus, bagaimana seseorang menteri boleh bertanggungjawab ke atas setiap tindakan yang diambil oleh pelbagai agensi dan GLC di bawah bidang kuasanya. Kalau begitu, katanya, sebagai bekas Perdana Menteri, Muhyiddin harus bertanggungjawab atas setiap amalan rasuah yang dilakukan oleh pegawai kerajaan di negara ini. Katanya, apakah jenis logik songsang dan kelakuan tidak bertanggungjawab ini? Soal Lim Guan Eng. Pada malam Khamis yang lepas, selepas Tan Sri Mahyidin Yassin dibebaskan daripada tahanan SPRM, Mahyidin berkata dia akan didakwa atas tuduhan salah guna kuasa kerana memberi semula pengecualian cukai kepada yayasan yang diketuai oleh hartawan Syed Mokhtar Al-Bukhari. Presiden Bersatu itu mendakwa pengecualian cukai itu dibatalkan oleh Lim Guan Eng ketika Pakatan Harapan berkuasa pada tahun 2018. Walau bagaimanapun, Lim Guan Eng menafikan perkara tersebut dan memberi Muhyiddin sehingga hari Rabu ini untuk memohon maaf serta menarik balik kenyataan itu atau berdepan dengan tindakan saman fitnah. Semalam ahli Parlimen Pagoh itu enggan menarik balik kenyataan tersebut dan mencabar Lim supaya menjelaskan peranannya dalam perkara itu. Muhyiddin mendakwa Lim Guan Eng kini takut kerana tindakannya mengganggu yayasan kebajikan pimpinan Melayu terbesar di negara ini. Lim bagaimanapun membalas dengan mengatakan dakwaan itu adalah rekaan dan hasutan. Katanya ini adalah dakwaan yang serius bahawa saya bertindak terhadap sebuah yayasan kebajikan Islam. Ia adalah bersifat menghasut kerana dakwaan berkenan adalah tidak berasas. Katanya, sekiranya tidak disangkal dengan bersungguh-sungguh, kenyataan berbaur hasutan seperti ini boleh menyemarakkan sentimen yang menjejaskan muhibah kaum dan mengancam keharmonian agama. Kata ahli Parlimen Bagan itu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita nantikan siapa menang, siapa kalah. Yang penting kebenaran pasti menang. Denyut nadi, kita bye-bye. 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 Salam sejahtera Malaysia. Saya ingat dulu cikgu saya pernah kata begini. Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata badan binasa. Mungkin itu yang bakal berlaku kepada Azmin Ali.
Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan? Pada baru-baru ini, Azmin Ali telah mengeluarkan kenyataan yang agak panas berkenaan dengan telur. Berkenaan dengan telur. Telur pun boleh jadi isu. Ya, memanglah telur itu adalah satu keperluan untuk rakyat. Tetapi mungkin Azmin Ali perlu selepas ini lebih bijak bila mengeluarkan kenyataan. Kerana sekarang ini syarikat pengimpat telur telah pun mengancam untuk menyaman Azmin Ali. Aduh, sudah jatuh di timpa tangga nanti. Dan syarikat itu telah memberikan tempoh iaitu 72 jam sahaja kepada Azmin Ali bermula pada hari ini untuk membuat kenyataan pembetulan kepada syarikat itu serta di media sosial atau beliau akan berdepan dengan tindakan saman. Ini baru saja berlaku pukul 5.18 petang tadi. Sebuah syarikat yang telah diberi kebenaran untuk mengimport telur dari India ke Malaysia telah pun mengancam untuk menyaman bekas ahli Parlimen Gombak sekarang ini, iaitu Muhammad Azmin Ali, berhubung dengan ucapan yang telah dibuatnya mengenai perniagaan itu. Ini selepas Azmin Ali mendakwa pada Sabtu bahawa ahli perniagaan kontroversi iaitu Deepak Jaikishan diberi kontrak untuk mengimport telur melalui rundingan terus dan dikecualikan daripada pemeriksaan keselamatan makanan. Kan saya dah kata, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata badan binasa. Sekarang JNE Advanced Tech Sdn Bhd iaitu pengimport tunggal telur dari India menafikan dakwaan daripada Azmin Ali berhubung dengan kontrak rundingan terus dan pengecualian keselamatan makanan itu. Katanya JNE tidak pernah diberikan sebarang kontrak rundingan terus oleh kerajaan dan JNE tidak pernah menjual atau menawarkan untuk menjual telur yang diimport dari India kepada kerajaan atau mana-mana agensi kerajaan atau syarikat-syarikat GLC yang berkenaan, kata kenyataan itu. Kemudian katanya, kenyataan daripada Azmin Ali ini adalah satu pembohongan terang-terangan yang direka untuk mengelirukan masyarakat umum bagi memesongkan kes jenayah yang telah difailkan terhadap Presiden partinya, Tan Sri Mahyidin Mak Yassin, kata syarikat itu pada satu kenyataan hari ini. Sebuah syarikat yang diberikan kebenaran mengimport telur dari Malaysia disahkan telah pun mengancam untuk menyaman Azmin Ali. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, syarikat itu sebaliknya berkata bahawa ia telah meminta kebenaran daripada kerajaan untuk mengimport telur dari India bagi menangani kekurangan bekalan yang teruk dalam pasaran yang diberi kelulusan sementara berkuat kuasa sehingga Jun 2023. JNE juga berkata telur yang diimport diteliti oleh kedua-dua Jabatan Perkhidmatan Veterinar dan Kerajaan India dan tertakluk kepada pemeriksaan oleh Jabatan Perkhidmatan Pemeriksaan Kuarantin Malaysia MAKIS. JNE dengan itu memberikan tempoh hanya 72 jam kepada Azmin Ali bermula pada hari ini untuk membuat kenyataan pembetulan kepada syarikat itu serta di media sosial atau beliau akan berdepan dengan tindakan saman. Azmin semasa berucap pada malam Sabtu yang lalu tidak menamakan JNE dan menumpukan dakwaannya hanya kepada Deepak. Syarikat itu pada kenyataan hari ini tidak menyebut atau menafikan hubungannya dengan Deepak sebagaimana yang didakwa oleh Azmin. Semakan atas maklumat syarikat JNE dengan Suruhanjaya Syarikat mendapati Deepak tidak disenaraikan sebagai pemegang saham atau pengarah dalam firma itu. Ucapan Azmin juga mendakwa Deepak telah mengikuti rombongan Menteri Pertanian dan Keselamatan Makanan Muhammad Sabu yang melawat India baru-baru ini. Gambar Deepak dan Muhammad serta timbalan Presiden MIC M. Saravanan yang dikatakan diambil ketika lawatan tersebut telah dilaporkan oleh sebuah blog dan telah diterbitkan semula oleh portal Malaysia Now pada hari Jumaat yang lalu. Pada 28 Februari yang lalu, Muhammad dilaporkan berkata hanya satu syarikat telah diberi kebenaran untuk mengimport telur dari India antara langkah kerajaan untuk menangani kekurangan bekalan telur yang teluk.
Sebelum ini JNI juga telah mengeluarkan surat tuntutan kepada ahli Parlimen Air Hitam Wee Ka Siong yang lantang bersuara mengenai kos dan kualiti telur yang diimport dari India di Dewan Rakyat. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.